Terima kasih Yang Berhormat yang telah membangkitkan isu-isu di dalam lekan berkaitan dengan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES. Kalau ikut di sini yang dibangkitkan banyak berkisar soal pajakan tanah yang di mana JKPTG terletak di bawah bidang kuasa NRES. Sememangnya kita saya ucapkan penghargaan kepada semua atas keprihatinan dan kita menyokong laporan Ketua Audit untuk dibahaskan di dalam Dewan Yang Mulia supaya teguran yang dibangkitkan dapat diteliti, dibincang dan dibuat langkah penambahbaikan selari untuk kita melihat tata kelola sektor awam yang lebih baik. Yang Berhormat Rasah meminta penjelasan tentang kegagalan JKPTG mengutip hasil pajakan tanah milik kerajaan berjumlah 31 juta ringgit. Tuan Yang di-Pertua, JKPTG menggunakan punca kuasa Akta Pesuruhjaya Tanah Persekutuan Akta 349 untuk mengutip hasil pajakan tahunan. Tunggakan yang kita panggil ABT berjumlah 31.08 juta adalah tunggakan akumulatif antara 2018 sehingga 2023. Dalam tempoh 6 tahun tersebut, JKPTG berjaya mengutip hasil sewaan dan pajakan tanah persekutuan berjumlah 495 juta. Jadi tunggakan ataupun ABT yang terkumpul adalah 6% daripada keseluruhan kutipan pajakan dan sewaan dan ini termasuk denda lewat 8% setiap tahun dari amaun pajakan ataupun sewaan. Sebagai makluman, daripada amaun 31.08 juta tersebut, 12.5 juta ringgit melibatkan kutipan pajakan tahunan di mana 1.71 juta ringgit adalah ABT bagi pajakan biasa dan 10.88 juta ringgit adalah ABT bagi pajakan penswastaan. ABT pajakan penswastaan ini terikat dengan perjanjian penswastaan yang dikawal selia oleh kementerian ataupun jabatan pengguna tersebut. Daripada jumlah ini, 10.18 juta ringgit daripada jumlah ABT pajakan penswastaan adalah melibatkan projek penswastaan oleh Kementerian Pengangkutan MOT iaitu Preston Shipyard Sdn Bhd 7.48 juta ringgit, Senai Airport and Terminal Services Sdn Bhd 2.35 juta ringgit, Malaysia Airports Holding Berhad 0.33 juta ringgit dan Lembaga Pelabuhan Johor iaitu 0.004 juta sehingga 31 Disember 2023. Antara tindakan yang telah diambil oleh JKPTG untuk mengutip hasil pajakan tanah milik kerajaan adalah mengeluarkan surat amaran dan peringatan kepada pemajak dan penyewa dan juga mengambil tindakan perundangan termasuklah LOD dan sebagainya. Dan kita akan terus melaksanakan usaha-usaha menyelaras dan mengurangkan akaun belum terima ataupun ABT Kerajaan Persekutuan dengan lebih proaktif. Seterusnya, Yang Berhormat Bakri mencadangkan agar kerajaan memanfaatkan aset seperti tanah dan bangunan kerajaan di lokasi strategik yang tidak digunakan supaya dapat disewakan atau dipajak. JKPTG sedang mengenal pasti tanah-tanah persekutuan yang masih kosong ataupun telah terbiar untuk dioptimumkan bagi tujuan sewaan atau pajakan selaras dengan hala tuju pengurusan tanah persekutuan 2021-2030. Melalui hala tuju ini, tempoh pegangan tanah persekutuan yang belum ataupun tidak dibangunkan oleh kementerian ataupun jabatan pengguna ditetapkan 5 tahun sahaja dengan tambahan 2 tahun boleh diberikan berdasarkan budi bicara dan justifikasi yang kukuh yang perlu dikemukakan kepada Pesuruhjaya Tanah Persekutuan. Bagi kita, tempoh ini adalah munasabah bagi kementerian ataupun jabatan pengguna merancang pembangunan di atas lot tanah yang berada di dalam kawalan masing-masing. Selepas tempoh tersebut, Pesuruhjaya Tanah Persekutuan berhak untuk menguruskan tanah tersebut setelah terlebih dahulu berunding dengan kementerian ataupun jabatan terlibat sama ada untuk tukar guna, suai padan, sewaan ataupun pajakan. Bagi tanah yang melibatkan projek pembangunan yang dilaksanakan secara berfasa dan memerlukan tempoh yang lebih lama untuk disiapkan iaitu melebihi tempoh 5 tambah 2 tahun ini, pengesahan bajet pembangunan ataupun DE boleh diberikan kepada PTP untuk pertimbangan. Dengan menjalankan langkah ini, kita merasakan tanah persekutuan dapat digunakan secara optimum di samping menjana pendapatan kepada kerajaan persekutuan dan mengelakkan ianya dicerobohi oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggungjawab. Terima kasih.